kuasa. Saya mendapat laporan daripada pihak polis lebih 95% rakyat telah mematuhi perintah ini. Jalan-jalan raya lengang, pusat-pusat membeli belah ditutup, pusat-pusat rekreasi awam juga lengang, dan ramai yang telah pun mematuhi nasihat duduk diam-diam di rumah. Hanya ada beberapa insiden kecil pelanggaran perintah ini di sana-sini. Pihak polis dan tentera telah dikerah untuk mengambil tindakan tegas bagi mengawal keadaan. Ini termasuk menutup tempat-tempat awam yang masih dikunjungi oleh ramai orang dan menahan individu-individu yang ingkar. Tindakan tegas tentang kepentingan untuk duduk di rumah atau stay at home. You follow my instruction. You know that this is good for you, your family, and the people around you. Your awareness and sincerity in abiding by the rules imposed by the government during this movement control period is highly commendable. Thank you. Saya tahu bukan mudah. Apa pun cabaran dan dugaan yang kita hadapi tidak sekali-kali melemahkan semangat kita untuk meneruskan kehidupan. Ya, seperti ungkapan yang sering kita dengar, when the going gets tough, only the tough gets going. Apabila keadaan menjadi sukar, hanya yang tabah akan dapat mengharunginya. Saya nak menyebut di awal-awal ini bahawa keadaan berkemungkinan menjadi lebih sukar. COVID-19 adalah sejenis wabak yang tidak pernah kita hadapi sebelum ini. Tidak pernah kita jangkakan bahawa kehidupan kita akan berubah dengan sekelip mata hanya kerana sejenis wabak yang menular bukan sahaja di tempat kita tetapi di seluruh dunia. Kadar jangkitannya begitu cepat. Hari ini seramai 422,829 orang telah dijangkiti wabak ini di seluruh dunia dengan 18,907 kematian. Di negara kita, daripada kes pertama jangkitan COVID-19 ini dikesan, sehingga jam 12.30 hari ini, jumlah kes positif telah meningkat kepada 1,796 kes, iaitu penambahan 172 kes baru pada hari ini. 7 hari yang lalu, jumlah keseluruhan kes COVID-19 ialah 673. Ini bermakna bahawa kes positif COVID-19 ini telah meningkat lebih sekali ganda dalam tempoh hanya 1 minggu. Jumlah kematian juga telah meningkat kepada 17 orang, termasuk seorang doktor. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa-mangsa yang telah pun meninggal dunia dan berdoa semoga roh mereka ini akan dicucuri rahmat ilahi. Saya diberikan taklimat oleh pihak Majlis Keselamatan Negara bahawa peningkatan kes-kes positif COVID-19 ini dijangka meningkat lebih tinggi sekiranya kita tidak melakukan apa-apa. Jumlahnya mungkin meningkat berkali-kali ganda seperti yang berlaku di beberapa buah negara lain. Dari satu segi, perintah kawalan pergerakan yang kita ambil telah sedikit sebanyak berjaya mengawal penularan wabak ini. Namun kita tidak boleh berputus ataupun berpuas hati dengan langkah-langkah yang kita ambil pada masa ini sehinggalah kita berjaya mencatatkan sifar kes baru. Pada masa ini, kes-kes baru masih dicatatkan. Walaupun dalam tempoh beberapa hari yang lalu, jumlahnya agak mendata. Kerajaan menjangkakan kes-kes baru akan terus dicatatkan dalam masa yang terdekat ini. Oleh itu, Kementerian Kesihatan telah pun melakukan persiapan. Ini termasuk menyediakan 3,000
585 katil di 34 buah hospital di seluruh negara untuk menerima pesakit-pesakit COVID-19. Pada masa ini, 34% daripada kapasiti katil hospital 19 melebihi kapasiti yang ada di hospital. Beberapa tempat telah pun dikenal pasti untuk dijadikan pusat pengasingan dan kuarantin sementara. Usaha-usaha akan terus kita buat untuk mencegah penularan COVID oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Trend semasa ini menunjukkan kes-kes positif COVID-19 yang baru masih berlaku. Trend ini dijangka akan berterusan untuk beberapa ketika sebelum kes-kes baru mula menurun. Dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya memaklumkan pelanjutan tempoh ini lebih awal supaya saudara-saudari lebih bersedia. Anda yang berada di kampung tak perlu bergegas balik ke Kuala Lumpur hujung minggu ini. Duduklah dulu di kampung dan jangan ke mana-mana. Anak-anak yang sepatutnya balik ke asrama tak perlu balik ke asrama lagi. Tunggu dulu. Pejabat-pejabat yang masih ditutup tak perlu dibuka sehingga sekarang. Jika ada perkara penting yang nak diuruskan dalam tempoh 2-3 minggu yang akan datang, rancanglah dari sekarang bagaimana nak menguruskannya. Please stay calm and don't panic. Now, even though we have extended the movement control order, you don't have to unnecessarily stock up on food because the supply is sufficient, and I assure you that food is enough for everybody. I know you feel burdened